Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Korang pernah layan tak movie Open Water? Kalau korang nak tahu, movie Open Water ni sebenarnya diadaptasi daripada kisah yang sebenar. Kisah tentang sepasang suami isteri yang pergi menyelam dan akhirnya diorang ni kena tinggal dengan tim diorang semasa diorang tengah menyelam. Ada yang kata yang sebenarnya diorang ni dah pun meninggal, tapi yang pelik tu mayat diorang ni tak pernah dijumpai sampailah sekarang. So without wasting any time, let's get started. Jadi sepasang suami isteri tadi adalah Thomas dan juga Eileen, dan diorang berdua ni sebenarnya berasal daripada Amerika. Diorang juga graduan daripada U yang sama dan diorang berkahwin pada tahun 1988. Jadi maksudnya diorang bercinta masa zaman study dulu and then diorang nekat untuk berkahwin. Diorang juga mempunyai minat dan hobi yang sama, iaitu menyelam. So Tom dengan Eileen ni sebenarnya digambarkan sebagai sepasang suami isteri yang melengkapi di antara satu sama lain, dan diorang ni juga jenis yang support each other. Kalau Tom suka benda tu, Eileen pun akan suka juga. Orang kata relationship goal gitu. Pada 25 Januari pada tahun 1988, diorang telah plan untuk menyelam dekat sebuah pulau di Australia, dan kat sinilah bermulanya kisah tragis di antara Eileen dan juga Tom. Diorang berdua memang berasal dari Amerika, tapi sebenarnya diorang ni bekerja dekat Australia. Diorang ni telah bekerja dekat Peace Corps selama setahun dekat Australia. Jadi Peace Corps ni sebenarnya adalah sebuah program kerajaan Amerika untuk pembangunan sosial dan juga ekonomi. Pada masa tu diorang ni on the way balik dari Fiji dan diorang singgah ke Queensland untuk menyelam. Jadi diorang pun naiklah sebuah boat dengan satu grup yang seramai 26 orang meninggalkan jeti. Pada hari tu diorang semua plan untuk menyelam dekat sebuah kawasan terumbu karang terbesar di dunia. Jadi nak ke tempat tu dari jeti sejauh 40 km. Lebih kurang sejam macam tu diorang pun sampailah dekat kawasan yang diorang nak selam ni. Macam biasalah diorang ni kena pakai kelengkapan sebelum menyelam. Contohnya macam pakai pakaian menyelam, pakai tong oksigen dan lain-lain. Jadi lepas dah pakai semua kelengkapan tu, diorang pun terjunlah ke laut. Selepas 40 minit menyelam, diorang pun naiklah ke muka laut. Tapi pada masa yang sama, bot yang diorang datang tadi tu dah tak ada dekat situ. Dan diorang boleh sedar yang sebenarnya diorang telah ditinggalkan dekat situ. Cuma diorang tak tahu bila bot tu tinggalkan diorang. Dekat situ cuma tinggal diorang berdua je. Diorang pun jerit-jerit lah minta tolong, tapi tak ada siapa pun yang dengar dan datang dekat diorang. Disebabkan ombak yang agak kuat pada masa tu membuatkan diorang ni semakin penat dan lemah. Jadi diorang just mampu terapungkan diri diorang dekat atas permukaan air. Dan diorang berharap pada masa tu akan adalah bot ke sesiapa yang datang dekat situ dan selamatkan diorang. Even pada masa tu diorang rasa putus harapan, tapi diorang berusaha jugalah untuk terapungkan diri diorang in case ada orang nampak. Manalah tahu kokok masa tu ada nelayan ke yang lalu dekat situ nampak diorang, at least diorang ni dapat diselamatkan. Jadi dari petang sampailah ke malam masih lagi tak ada sesiapa yang datang selamatkan diorang. Sampailah ke esok pagi pun masih tak ada siapa yang datang. Diorang juga makin lama makin jauh daripada lokasi asal sebab diorang ni dibawa oleh ombak. Korang bayangkan dalam ramai-ramai penyelam ataupun ketua kapten bot itu pun tak perasan yang diorang ni hilang. Selepas 2 hari kemudian barulah salah seorang daripada diorang ni tersedar yang kapal tadi dah pun hilang. Itu pun diorang terjumpa ada sebuah beg yang dalam beg tu ada barang-barang peribadi Thomas dengan Eileen. Contohnya macam dompet dan juga pasport. Kalau diorang kira jumlah penumpang daripada awal kan, mesti kes macam ni takkan terjadi. Ada yang kata kapal tadi tu menyelam dalam tempoh yang agak lama, that's why lah diorang ni ditinggalkan tanpa sedar. Masalah terbesarnya dekat sini, kenapa kapten ataupun pemandu bot tadi tu dia tak kira jumlah penumpang sebelum dan selepas. Satu lagi, kalau kita dah menyelam dekat dasar laut kan, kita mesti tak sedar berapa lama kita dah selam. Nak pula kalau kita dah seronok melayan pemandangan indah terumbu karang dekat laut kan. Jadi bila dah confirm yang diorang ni hilang, pencarian secara besar-besaran telah dilancarkan. Jadi pencarian tadi melibatkan penyelamatan daripada darat dan juga udara. Diorang telah menghabiskan masa selama 3 hari guys untuk mencari kapal tadi. Tapi still juga diorang tak jumpa Thomas dan juga Eileen. And then selepas 3 hari kemudian tu, tentera laut dengan orang awam juga turut campur dalam urusan pencarian diorang ni. Selama beberapa hari diorang mencari kapal tadi pun tak jumpa juga kat mana diorang ni berada. Akhirnya diorang telah jumpa peralatan menyelam kapal tadi tu dekat pesisiran laut. Bukan tu je, ada sekeping nota yang telah ditinggalkan oleh Tom dan juga Eileen. Jadi dia tulis macam ni: kepada sesiapa yang boleh tolong kami ditinggalkan di Coral Reef pada 25 Januari 1998 3 petang. Tolong bantu kami dan datang selamatkan kami sebelum kami mati. Tolong. Tapi sayangnya bila nota tadi tu dijumpai, diorang dah tak ada kat situ. Jadi geng-geng penyelamat ni pun check lah barang-barang peralatan yang dijumpai tadi tu. Bila diorang check, okey, tak ada tanda-tanda serangan ganas ke atas barang-barang tadi ataupun ke atas kapal tu. So maksudnya Tom dengan Eileen ni bebas daripada serangan jerung. Even barang-barang tu dah dijumpai, tapi bayangan Eileen dan juga Tom tak pernah dijumpai sampai sekarang. Setelah kes ni tak dapat dirungkaikan dan menjadi tanda tanya, so muncullah beberapa teori tentang kapal tadi. Salah satunya, adakah kejadian yang terjadi disebabkan oleh syarikat diving tadi, ataupun ada plan jahat yang telah dirancang oleh seseorang, atau lagi dahsyat lagi, mungkin pasangan tadi tu telah menamatkan riwayat diorang sendiri dengan cara yang rela, maksudnya bunuh diri. So Nina akan bahaskan dengan korang beberapa teori yang dipercayai ramai orang.
Teori yang pertama, kemungkinan Eileen dengan Tom telah merancang kematian sendiri. Ada satu diari milik Tom yang telah dijumpai. Jadi dalam diari itu mengatakan yang Tom ni sedang kemurungan. So tulisan dalam diari itu sebenarnya telah ditulis oleh Eileen ataupun isteri dia. Bukan tu je, isteri dia kata yang Tom ni nak meninggal dalam keadaan yang tenang dan cepat. Dikatakan diari ni telah ditulis 2 minggu sebelum kejadian kehilangan dorang. Even ramai yang percaya dengan teori yang pertama ni, tapi parents dia nafikan tak mungkin Eileen dengan Tom akan buat benda macam tu. Teori yang kedua pula, diorang percaya yang couple tadi telah dimakan oleh jerung. Tapi sebenarnya teori ni langsung tak kukuh tau. Sebabnya peralatan selam diorang dijumpai dalam keadaan yang elok. Tak ada pun kata ada kesan terkoyak dekat mana ke, kesan rabak, kena gigit. Tak ada. Jadi teori yang kedua ni macam tak valid sikit. Manakala teori yang ketiga pula, diorang telah meninggal disebabkan dehidrasi. Diorang kan ada dekat tengah laut, so diorang tak ada bekalan air untuk diorang minum. Jadi masa diorang dah terkandas dekat tengah laut tu, diorang pun panik. So diorang pun berenanglah sana sini dan kemudiannya diorang meninggal disebabkan dehidrasi. Jadi mungkin peralatan menyelam tu diorang dah cabut lah kot kan. So diorang boleh berenang dengan bebas. Nina pun tak sure yang mana satu. Okey, teori yang terakhir pula, orang percaya yang couple tadi tu sengaja memasukkan kematian diorang. Ada orang pernah cerita yang diorang ni terjumpa pasangan suami isteri tadi selepas diorang menghilangkan diri. Jadi maksudnya ada orang ternampak couple tadi tu selepas diorang hilang semasa menyelam. Saksi-saksi tadi tu pula adalah lebih kurang 20 orang ke atas. Jadi ramai yang nampak Ellen dengan Tom ni sebenarnya masih hidup dekat Australia. Diorang nampak couple tadi tu macam dekat hotel dan juga dekat kedai buku. Tapi kan teori ni sebenarnya macam tak berapa logik sikit. Kalau diorang palsukan kematian diorang sekalipun, diorang still nak perlukan duit dan diorang mesti perlukan diorang punya pasport juga. Lagipun masa diorang hilang tu, diorang memang sehelai sepinggang, tak ada duit, tak ada pasport. Kalau ikut siasatan, selepas diorang hilang tu memang tak ada apa-apa transaksi yang keluar daripada akaun bank diorang. So bermakna teori ni tak kukuh. Bila orang bertikai kan, kenapa kapten tadi macam tak alert dengan kehilangan penumpang ataupun kiralah jumlah penumpang sebelum dan selepas. Dia cakap sebenarnya memang diorang dah kira, tapi ada penumpang yang terjun masa perjalanan diorang nak ke kawasan Terumbu Karang. Maksudnya ada penumpang yang terjun tengah jalan untuk menyelam. So dia kata jumlah tu jadi agak keliru. Tapi Nina rasa ni just alasan diorang je untuk elakkan diorang dipersalahkan 100%. Akhirnya company tadi tu kena denda dan ditutup atas kesalahan kecuaian. Kerajaan Australia juga telah mengenakan peraturan yang sangat ketat bagi soal keselamatan para penyelam di lautan Australia. Alright guys, Nina nak tahu pendapat korang pula. Yang mana satu korang percaya? Adakah teori yang pertama, kedua ataupun yang ketiga? Kalau Nina, kemungkinan Nina lagi percaya kepada teori yang mana diorang dehidrasi dekat tengah lautan. Jadi masa tu kan diorang kan ada pakai set kelengkapan menyelam. Jadi mungkin benda tu dah berat ke apa ke dengan tong gas lagi. Jadi diorang pun buang benda tu. So diorang mungkin pakai suit menyelam je lah. Nina pun tak pasti. Tapi ya, korang rasa yang mana satu? Komen dekat bawah, okay? Okay guys, kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Jangan lupa juga untuk turn on notification supaya korang tak terlepas dengan video-video yang Nina akan upload pada masa yang akan datang. Dan follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye. Assalamualaikum.